162. Rebang angin. Okey. Kita baca 162 ya, muka surat 162 ayat 88 surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin qad iftarayna 'ala Allahi kadhiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum Syu'aiban innakum idzan la khasirun. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء
فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selesai baca Quran satu muka surat. Nanti kita baca doa sebelum kita habis ya kelas kita insya-Allah. Ni so tak pulang pun tahu. Apalah. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan rahmat yang Allah kurniakan kepada kita dan juga berbagai-bagai nikmat yang kita dapat sehingga hari ini, dan kita bersyukur kepada Allah di atas pilihan Allah ke atas kita sebagai penuntut ilmu, dapat berhimpun bersama-sama di dalam majlis ilmu fardu ain. Itu majlis ilmu yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sahabat-sahabat kita berhimpun di padang Arafah, kita berhimpun di majlis ilmu taman-taman syurga. Sebab majlis ilmu ni adalah taman-taman syurga. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita habis kelas kita hari ini, kita akan baca doa Arafah yang diedarkan oleh Dahlia tadi kepada semua orang lah. Cuma aminkan je lah. Jangan tengok doa tu. Amin je. Sebab kalau tengok dia tak fokus. Saya seorang je yang tengok. Yang lain semua amin, nanti balik boleh baca sendirilah di rumah. Ya, bagi dekat anak-anak. Okey, alhamdulillah, syukur sangat-sangat, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membimbing kita, memberikan risalah yang Allah berikan risalahnya untuk disampaikan kepada kita sehingga kita jadi umat Nabi Muhammad SAW hari ini yang mengenal Allah, yang mengenal tauhid, yang mengenal amal ibadah, dosa pahala, dan juga mengenal hari-hari kebangkitan, perkara-perkara ghaib dengan bimbingan daripada Nabi Muhammad SAW. Selawat dan salam ke atas Nabi, ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah kerana Allah sentiasa memberikan kita peluang demi peluang, walaupun kita selalu melakukan kesilapan dan selalu melakukan dosa, salah laku kepada Allah SWT, namun Allah tak pernah meninggalkan kita. Selalu je Allah dekat dengan kita dan memberi kita berbagai-bagai cara untuk bagi kita sedar, untuk bagi kita tidak terleka. Di sana Allah kurniakan ujian-ujian, sama ada ujian-ujian kebaikan ataupun ujian-ujian keburukan. Hanyalah satu tujuan Allah, kerana Allah sayang dan kasih kepada kita. Allah yang pengasih dan penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, alhamdulillah. Hari ini kita teruskan lagi ilmu fardu ain kita, iaitu ilmu tasawuf, di mana antara perkara yang wajib kita belajar dalam ilmu fardu ain adalah ilmu akidah, pegangan, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kalau kita nak buat ibadat, nak jadi hamba Allah yang sempurna, hamba Allah yang baik, sempurna tak boleh lah, hamba Allah yang terbaik, kita kena pertamanya kemaskan dulu ilmu pegangan. Yang tu sebab kita ilmu pegangan inilah yang menyebabkan manusia tu akan berada di dalam syurga Allah, yang menyebabkan dia pasti masuk syurga Allah. Sebab dengan ilmu pegangan ni dia kenal Allah dan akidahnya sahih, maka dia pasti akan masuk syurga walaupun dia disiksa dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi dalam tempoh masa tertentu dia selesai, dia akan masuk syurga juga kerana akidah dia sahih, iman dia terpelihara. Dan yang keduanya ilmu fiqh, ilmu amal. Ilmu amal dinamakan sebagai amal-amal yang wajib ke atas kita, antaranya solat. Maka kita belajar solat, puasa, kita belajar bab haji, umrah. Ni orang duk pergi haji, orang duk pergi umrah, semua kena belajar.
banyak amal kuat iman. Banyak amal kuat iman. Tapi amal kena belajar. Amal tak boleh kita reka sendiri atau ikut sedap rasa, tak boleh. Amal kena belajar, kena tepat sebagaimana yang Allah tetapkan kepada kita. Selain pada amal, pegangan amal, kita juga wajib belajar bab hati. Kerana ramai orang yang beramal tapi hati dia rosak, hati dia sakit. Jadi akibatnya manusia itu akan melakukan perkara-perkara maksiat hatilah, iaitu riak, takabur, ujub. Jadi bila ada sifat-sifat mazmumah ni, riak, itu merupakan dosa besar bagi hati. Termasuk dalam dosa-dosa besar. Dia memang tak buat berzina, dia memang tak minum arak, tapi dia semayang haji, semua buat, sedekah, puasa, semua buat. Tapi dia riak. Bila dia riak, dia melakukan dosa besar. Masuk dalam kategori dosa besar. Dosa besar ni nak hapus dosa besar dengan cara apa? Taubat nasuh besar tu. Kita jangan kata ada dulu je dah riak, dah tak riak dah. Tapi lah ni orang guna juga kaedah apa? Oh, minta maaf ni nak meriak sikit. Dia buat settle pula, nak meriak sikit dia kata. Dia main-main tau dengan perkataan meriak tu. Minta maaf lah dia, nak meriak sikit ya. Jadi hari dia mak dia beli apa semua. Dia melawak main dia meriak. Tak riak tu dosa apa? Dosa besar, bukan dosa kecil. Kadang-kadang tu lah. Sebab apa? Sebab jahil. Kita tak berani nak sebut meriak tu tau. Walaupun nak melawak tak berani nak sebut. Sebab bila kita buat satu dosa besar, itu akibat buruk pada hati kita. Macam mana nak buat tu? Amalan kita habis terhapus sebab riak tu. Jangan main. Sebab tu kena mengaji tasawuf. Ada orang dia mengaji akidah, memang kitab akidah geleng kata. Pergi mengaji sana, pergi mengaji sini, akidah ni. Lepas tu dia mengaji fiqh sungguh ni. Mengaji sungguh fiqh ni. Allah, bab fiqh ni nombor 1 pun. Pandai semua. Tapi kan, hak ilmu tasawuf tu dia tak mengaji. Betul tak ni? Kadang kita pergi bengkel solat kan. Dia nak habaq atau dia reti tu, kita bercakap dia sama naik cakap. Depan sana duk ceramah, dia pun ceramah juga. Tahu dah ni, Anik tahu dah. Anik tahu dah ni. Dia depan ni dia kena buat ni. Lepas ni dia kena buat ni. Dia nak habaq juga. Dia nak habaq tu pasal apa? Dia nak habaq, dia nak tunjuk kita dia reti. Alah ustazah baru habaq kami tahu apa dah. Dia main perasaan kembang-kembang lah hati pun. Kadang-kadang dia main tu bukan dia nak mengajar sangat tau. Dia nak main tengok. Dia main tengok. Betul tak dia mengajar ni? Tu mula tu hati tak elok tu. Dia bukan nak, kita bila masuk pergi satu tempat kita nak mengaji, kita ni jatuh tawaduk tu ya. Tak pernah. Tak tahu lah ni, lupa dah itu belajar kan lupa. Jadi dia tawaduk. Sebenarnya bukan dia tak reti pun, dia reti juga. Cuma dia tak mau mengaku dia reti tu. Seolah macam baru tahu. Benda tu sikit ya kan? Kalau kita pergi kan, ada sebelah kita orang baru. Kita dah 3-4 kali pergi dah. Dia nak mata dia pandai lah. Saja pun memang kena buat macam tu pun. Siap sana duk cerita sini pak. Tak macam ni. Tu pasal apa tu? Sebab hati bukan boleh, dia tak ada kat tangan tu curi tampak pergi tangan tu kan. Tapi kalau hati dia merepok yang tu, dia susah. Kita berasa bangga dan kita berasa seronok tu. Dia memang susah, dia tak ada tempat nak halang dia tu daripada dia merepok tu susah. Melainkan dengan ilmu saja. Penting. Bab tasawuf memang penting. Sebab tu bila Nabi kata iman tu apa dia, Islam tu apa dia, ihsan tu apa dia. Kita buat ibadah ni kerana Allah semata-mata. Macam hari ni lah. Hari ni ramai orang puasa. 1 sampai 9 ramai orang bersedekah. 1 sampai 9 ramai orang buat amal ibadat. Semayang malam dan sebagainya, baca Quran tak berhenti. Jangan sikit pun dah rasa aku sampai dah tak berhenti lagi puasa. 9 hari. Dia main. Esok sehari lagi 9, cukup 9 pun tak tinggal lagi. Dia terkeluar pula pergi abang. Berapa hari boleh ni? Zulhijjah boleh berapa hari? Dia tanya. Siapa dia tanya? Dia nak abang kata dia tu puasa 9 hari. Lanjut cakap. Istighfar cepat. Bila kena tu istighfar. Sebab kita tak boleh, semua orang tak boleh lari pada rasa bangga. Semua orang tak boleh lari.
Sebab tu Allah uji kita dengan nikmat. Allah bagi kita lebih pandai pada orang lain. Allah bagi kita lebih lancang pada orang lain. Allah bagi kita lebih hebat pada orang lain. Maka tu semua adalah lorong-lorong syaitan untuk cucuk, jarum-jarum syaitan untuk cucuk kita supaya kita tergelincir daripada mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang boleh buat ibadah. Siapa yang tak suka buat ibadah? Semua. Dan semua wanita ni dia kuat ibadat. Dia memang kuat ibadat. Tapi satu je, syaitan kata tak apa, buat bagi dia buat puasa yang baca 9 hari. Adalah cara dia aku nak bagi hilang buat pahala dia. Senang je. Wah, nampak letih hari ni. Dia apa ni, benda-benda yang kita perlu jagalah. InsyaAllah. Jadi hari ni bila kita sembang bab tasawuf, kita masuk bab mata. Muka surat apa Kak Bila? Baru je lagi ni kan. 4 Satu. Bukan maksud dia pada menyatakan segala anggota yang 7 pasal yang pertama mata kan. Lepas tu dia 8. Apa yang Cikgu Rutifah sama tak? Setuju. Nak ni yang firman tu. Surah An-Nur tu kan? Okey, tak apalah kat situ ya. Okey, jadi maknanya dalam kita mengaji ilmu tasawuf ni, kitab Penawar Bagi Hati, karangan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ya. Semoga Allah merahmati beliau dan Allah lindung beliau daripada segala keburukan dan Allah sentiasa golongkan dia di kalangan orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Sebab kita baca kitab dia ya, kitab karangan dia. Inilah yang orang alim buat. Itu meninggalkan ilmu-ilmu kepada kita dan semua pondok-pondok, semua tempat-tempat pengajian duk guna ilmu dia, duk guna kitab dia. Tu selagi kita duk pandang tu, selagi itulah dia dapat pahala. Ya, insya-Allah. Jadi dalam kitab ni Syekh Qadir Al-Mandili ni dia bagi 3 topik yang paling besar lah. 3 topik yang paling besar, iaitu yang pertamanya menjaga 7 anggota tu. 7 anggota zahir tu. Itu topik yang pertama. Kitab ni dia terbagi pada 3 bahagian. Bahagian pertama menjaga 7 anggota. Menjaga 7 anggota iaitu mata, telinga, lidah, faraj, lagi perut, 2 tangan, 2 kaki. Okey, itu bahagian pertama. Kita baru nak masuk yang mata tu, baru yang pertama aja. Bahagian kedua dia ajak dia kemukakan perkara-perkara sifat-sifat buruk, iaitu sifat-sifat mazmumah. Yang perlu kita tahu dan kita kenal sifat-sifat mazmumah ni supaya kita hindarkan dia, keluarkan dia daripada diri kita sendiri. Iaitu sifat-sifat mazmumah berapa 10 kan? 10 sifat-sifat mazmumah ya. Okey, kemudian bahagian yang ketiga pula adalah sifat-sifat mahmudah. 10 sifat-sifat mahmudah. Kenapa kita perlu belajar 10 sifat-sifat mahmudah? Untuk ganti balik sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri kita. Sifat mazmumah ada dalam diri kita, iaitu sifat buruk, kita kena buang, kita ganti balik dengan sifat-sifat mahmudah. Kalau orang mengaji ni, hari ni kita mengaji ni teori, bukan praktikal, teori je. Praktikal tu pada diri masing-masing. Macam mana cara nak buat? Ini mengaji teori semua senang, semua mengangguk ya, boleh tawaduk, boleh taubat, boleh. Semua boleh, redha boleh redha. Sampai masa dia bila kena, nak tengok lah redha ke tidak, tawaduk ke tidak, dengan punya payah ni, dengan nikmat yang Allah bagi kat kita. Ketika itu kita boleh tak menjadikan sifat mahmudah tu sebagai penampilan diri kita lah di hadapan Allah SWT. Kerana Allah ni dia tidak melihat kepada amal seseorang sahaja. Dia tidak melihat pada amal, tetapi dia melihat dalam hati. Kalau tak ada amal, memang Rasul tak boleh tengok lah. Ni kalau ada amal, dia tak terus tengok amal. Dia akan tengok dulu hati orang tu. Kalau hati orang tu elok, baru amal tadi diterima. Kalau amal tak ada, memang tak ada apa nak tengok lah. Okay. Jadi hati kena jaga. Sebab yang tak mati tu pada hati.
Mata, nikmat mata Allah bagi atas dunia aja. Nak tengok pun atas dunia aja. Telinga pun sama, nak dengar apa pun atas dunia aja. Tangan pun sama, atas dunia aja kita guna tangan kita. Kaki pun guna atas dunia aja. Semua kita guna atas dunia aja. Yang kekal daripada dia, hati tu, roh tu. Yang nak balik kepada Allah, yang tu kita lupa jaga. Muka kita jaga, tangan kita jaga, badan kita jaga. Tapi hati kita lupa jaga. Sedangkan hati itulah yang nak balik jumpa dengan Allah. Yang Allah kata di hari yang mana yauma la yanfa'u malun wala banun wal banun wala banun kot. Lupa dah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa atallahu qalbin salim. Maknanya yang kekal, yang Allah tengok adalah hati yang salim, iaitu hati yang sejahtera. Harta banyak tak tengok. Siapa tak ada harta pun jangan susah hati. Sebab Allah tak tengok pun harta. Jangan susah hati. Mereka kaya, aku tak kaya. Sedih tengok. Mereka pakai lawa-lawa, aku pakai baju tak lawa. Tak apa. Baju tak lawa pun tak apa. Sebab Allah tak tengok pun baju lawa tu. Itu pun namanya luar macam. Mereka ada duit, aku tak ada duit. Tak apa, tak ada duit pun tak apa. Allah tak tengok. Yang Allah tengok apa? Hati. Kita penting orang kan penting Allah. Tapi hakikatnya penting orang. Sampai ada orang nak pergi kenuri, tak mau pergi kenuri, tak ada baju elok. Kalau tak ada baju loh. Perempuan kan tak ada baju, maknanya penuh dalam hari tu dah. Kalau dia kata tak ada tu penuh. Cuma hak dia nak pakai tu tak ada. Padahal dalam hari tu penuh ya baju. Apa keban? Tudung letak tu jatuh balik. Tudung letak jatuh balik. Susu ambil tinggi jatuh balik. Terbalik yang tudung. Pun beli lagi tu. Okey, saya nak sampai-sampai kita sembang kan. Siapa yang selalu pergi market baca doa? Masuk dalam supermarket, masuk dalam market. Siapa baca doa? Baca juga tapi lupa. Tolong amal. Berkat hari Arafah ini kita amal. Sebab apa? Nabi kata, siapa yang baca doa masuk pasar, Allah akan berikan dia 1000 kebaikan. Hapus dia 1000 keburukan. 1000 kebaikan dapat masuk market. Masuk market bukan masuk masjid. Masuk market dapat 1000 kebaikan, hapus 1000 keburukan. Mana baca pun. Pasal apa? Sebab tempat tu orang tak ingat Allah. Ingat apa? Daging. Tu pun daging, buang ji. Orang Kedah buang ji, dia tak mau ji. Dia bagi kat orang Gana. Daging. Orang Kedah semua kencing. Daging. Dia tak mau ji. Kita bagilah kat Ganu, kesian kat Ganu. Ganu tak ada ji. Kita hadiah kat Ganu lah. Ganu ikan jadi ikan. Bukan susah, ikut Ustazah. Kadang-kadang nampak pun tak baca. Sebab apa? Sebab apa? Bila orang tanya pada sahabat tanya pada Nabi, ya Nabi, kenapa masuk market kena baca doa, masuk pasar kena baca doa? Sebab Nabi kata itulah tempat orang lupa pada Allah. Jadi siapa yang baca, dia adalah hamba Allah yang paling istimewa. Kerana orang lain tak baca, dia baca. Mari ikut saja. La ilaha. Dan kisah bagi baca dulu. Mereka nak berambang kita. Orang suruh baca tak mau. Pergi market hari. Hampa rakam ke? Bismillahirrahmanirrahim. Kuatlah sikit. Makcik-makcik. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Wa huwa hayyun. La yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa huwa hayyun
la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, amal lah. Terima lah. Masa lagi balik lupa. Siapa rakam tak ibu dalam taman belian? Dulu dah. Lama dah. Kan kita kan Melayu mudah lupa. Lama dah. Tahu tak? Macam pagi tadi saya pergi market. Tu dia batok panjang tu. Duk tunggu apa? Santan. Yang duk pergi market sampai bersemputuh bau-bau. Berapa orang yang baca doa? Rasanya seorang pun tak baca. Kan kita baik sangka lah adalah seorang dua kot yang baca doa kan. Jadi kan memang Nabi kata tempat tu orang tak ingat ke Allah. Tiba-tiba kita baca. Kita adalah hamba Allah yang istimewa. Tempat lupa. Saya nak pesan lah, buka TikTok pun kena baca. Sagi dia lalu lah jual tudung, sagi dia jual jubah RM20, RM20, RM20. Sagi dia jual kasut RM18. Kasut tu RM18. Dia jual bedok, dia jual segala mak nenek dalam tu, dia jual. Kita pun nak buka TikTok macam ni lu. Sagi kira nak tekan je. Semua online banking pupak. Tiap-tiap hari duk apa main bungkusan JNT ke apa ke. Lah ni tengok TikTok pun mau baca tu juga. Apa dia? Mau jadi setan tu. Siapa boleh kawan nafsu? Alhamdulillah. Tak. Scroll. Naik dah scroll dah. Dan tekan sekali dia keluar selalu. Dia keluar dan tekan sekali dia akan keluar. Okey. Jadi menjaga mata. Okey, tak saat ni ayat tu nak ayat surah An-Nur dia kata sebut sini, sekarang saya dah baca dari tu. Bersabda olehmu hai Rasulullah, bagi sekalian yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tidak harus kamu melihatnya, nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu, dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka itu, nescaya memelihara mereka itu segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka, bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka akan dia semacam dengan zahirnya, maka membalas ia akan mereka atas itu. Apa yang ada dalam batin kita, itu yang akan dizahirkan kepada anggota-anggota badan kita. Jadi dalam pada tadi Syekh Qadir Amandili dia bahagi kitab ni kepada berapa bahagian tadi? Siapa ingat? 3. Bahagian yang pertama jaga anggota. Dan anggota yang kita nak jaga adalah mata. Jadi mata ni Allah bagi kurniaan nikmat besar kepada orang yang ada mata. Tapi ingat, setiap kali Allah bagi dekat kita, setiap kali apa saja yang Allah bagi dekat kita, kita diamanahkan untuk jaga. Bukan suka-suka guna. Kita kata mata kita buka telefon, tengok aurat orang ke, nampak orang buat maksiat ke, kita tengok. Bila kita tengok, kita tak mahu beralih ke lain. Kita nak tengok juga. Sedangkan kita lupa mata ni pinjaman daripada Allah. Allah bagi kat kita bukan guna untuk tengok yang tu. Allah suruh tengok yang lain, yang baik, tapi kita terlupa. Kita tengok. Bila kita tengok, maka kita termasuklah dalam kalangan orang yang tidak menjaga amanah yang Allah bagi dekat kita. Hari ni badan kita ni semua adalah kita pinjam daripada Allah. Kita dah tahu tak boleh makan gula, kita makan gula juga. Kena kencing manis. Bila kena kencing manis, kolesterol naik. Kolesterol naik, sakit jantung. Sakit jantung, buah pinggang rosak. Semua kita kena tanggung dosa tau yang tu. Bukan saja kita dapat penyakit tu atas dunia, kita kena jawab dekat Allah pasal apa kita makan makanan tak sihat. Sebab tu Allah pesan kita makan makanan yang halal dan baik. Dulu mungkin dah tak erti kan, makan juga pula tak apalah, orang teringin nak makan kan. Nak makan juga, makan tu kek lah apa segala makan. Kita lupa tu, yang kita makan tu kita merosakkan barang pinjaman Allah bagi dekat kita tu. Lah ni kita dah tahu dah ilmu tak boleh makan gula. Gula tu sebenarnya memang racun. Pembunuh paling besar sekali memang racun. Gula dahsyat semua. Lah ni kalau nak makan gula, fikir.
Yang masuk dalam ni semua ni hak Allah punya ni. Kalau rosak aku kena penyakit, bukan aku sakit saja, kena jawab kat Allah. Siapa tak jaga? Tu dia. Tapi siapa yang tinggal gula, dia mesti nampak perubahan. Gula saja dia tak cerita lain ni. Cerita gula aja. Cerita lemak semua tak ada masalah, semua boleh makan tu. Tapi gula tu kalau kita tinggalkan, dandan badan kita memang 70-80% mesti sihatnya. 70-80% memang sihatnya. Jadi macam ni. Cerita mata. Mata ni Allah bagi dekat kita bukan saja-saja, dia bagi kita untuk pinjam di atas dunia ni supaya kita boleh buat ladang untuk akhirat. Buat mata tu dengan cara kita buat pahala tengok Quran. Tengok Quran, tengok Kaabah, tengok rupa mak ayah, tengok muka suami isteri, tengok anak-anak. Mata itu kalau tengok sekitar kita lah. Sambil tu kita kena tengok juga langit. Tengok langit. Kenapa nak tengok langit? Sebab nak jadi dalil bahawa Allah tu sangat sempurna. Buat langit yang tak ada tiang, tapi elok terhampak di atas. Sifatnya Allah. Sebab tu bila kita tengok benda menakjubkan, subhanallah. Subhanallah. Kan kita tengok, kita lupa nak letak subhanallah, cantiknya. Kita lupa. Kita tengok cantiknya, cantiknya. Ya Allah, okeylah ada juga ya Allah tu kan, cantiknya. Subhanallah. Hebatnya Allah. Tengok matahari, Allah suruh tengok bulan, Allah suruh tengok pokok. Tengok semua-semua ni, semua ada kait dengan Allah. Subhanallah. Subhanallah. Betapa bila kita tengok terus kita rasa apa? Kerdilnya kita, kecilnya kita nak banding dengan Allah yang maha hebat. Macam mana aku boleh lawan Allah? Macam mana aku boleh lawan Allah? Nak lawan macam mana? Ya Allah, kita mampu buat pokok. Tak payahlah gigi sudahlah. Gigi palsu dengan gigi betul ada beza. Loh, dia gabai lah. Saya ada buat satu gigi kat sini ada gigi tu tak ada lama dah, tapi dah biasalah. Bila kita pergi klinik gigi tu, dia lekoh kita lah, suruh buat lah apa segala macam ni, kita pun buat lah. Lepas tu dia kata jangan buat hak keras tu payah, dia kata buat hak lembut, fleksibel. Dah kan baru punya kan? Tak tahu doktor. Fleksibel, doktor tak panggil gigi kan? Ni, dia suruh buat fleksibel tu 700 sebatang. Kita kata fleksibel macam mana? Dia kata pakai sedap betul. Dah kata kita berubah. Lah kan tak pakai. Tak maziah. Sebab dia kata kena pakai, kalau tak pakai hak depan dia akan lama-lama dia akan siapa gigi renggang depan kita tahu dah mesti bukan orang muda tu. Betul tak? Bila gigi kita luruh, struktur gigi kita mesti akan tertolak ke tepi. Jadi siapa yang gigi renggang tu bukan muda lah, tak sedut perasan muda. Muda dulu elok apa? Metua tu dia dah tarik keluar. Dia dah lari pasal gusi kita kan. Betul. Lepas tu gigi palsu hang buatlah segak macam mana gigi tu. Tak sama. Tak sama. Betul noh, sakit lutut pun sama noh, mata pun sama lah. Jadi kan maknanya apa yang Allah buat, kita kata satu je. Subhanallah, ciptaan Allah hebat. Gigi tu ada rasa. Gigi tu kita ketuk pun ada rasa. Padahal bukan kena kat saraf pun, kat gigi pun ada rasa. Bayangkanlah gigi pun ada rasa. Kita lawan Allah. Boleh lawan Allah? Tak boleh. Itulah katanya. Bila dia kata pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Maknanya dalam ayat ni dia sebut apa? Jaga mata, kemudian jaga, dia suruh pejam. Pejam tu maksudnya jangan tengok benda maksiat tu berkekalan lah. Maksudnya mata ni dia punya, sebab tu orang kata dari mata turun ke, ada tak orang kata dari telinga turun ke hati? Tak ada. Telinga ni kalau kita dengar benda tak elok, lama-lama lupa tak? Lupa. Mata jangan buat main. Hak dah tengok 10 tahun pun dia main lagi. Kuat sungguh.
Kuat sungguh. Kita tengok benda yang salah, maksiat, aurat atau apa saja, sekali-sekala dia melintah. Dia melintah. Orang semayang tak khusyuk, salah satu sebab dia tengok maksiat. Tengah semayang dia lalu. Tengah semayang dia lalu. Kalau kita semayang tak khusyuk tu, kita tahulah memang kita ada buat sesuatu yang berkaitan dengan mata. Kita ada tengok sesuatu, dia lalu, padahal benda tu dah 20 tahun, 30 tahun dia lalu lagi. Jangan main dengan maksiat mata ni. Sebab tu Allah kata, pejamkanlah oleh kamu akan mata kamu dari barang yang tak perlu kamu tengok, tak harus kamu tengok. Kita maknanya alhamdulillah lah Allah bagi petunjuk kita belajar hari ni. Kita boleh mengaji supaya kita sedar. Ada nampak benda tak elok, terpandang terus kali. Kalau kita nak tengok juga, akibat dia sagi sini kan kotor. Dia terus pergi sini. Gitu. Sebab tu kita digalakkan tengok benda yang baik. Baik-baik. Ni, orang pergi Mekah ni, siapa yang pernah duduk satu bilik dengan kawan-kawan di Mekah? Cuba angkat tangan. Dah lah kot yang dah pi lah, yang dah pi kot. Ada juga yang duit banyak pi 2 orang. Laki bini. Angkat tangan siapa pernah duduk sebilik. Okey. Pernah kan? Ada kawan-kawan kan? Perasan tak tahulah macam dulu bilik saya. Dia pun suka pakai towel. Dia suka kemban. Betul tak? Tak tahulah kok ampom kemban juga. Dia mandi tu, dia berkemban tu pula dekat bawah punggung aja. Dah dia ingat perempuan semua. Bila tak mengaji ni dia jadi payah. Pendek, lepas tu dia pakai seluar. Dia akan angkat seluar tu sekali dengan kain tolong tu dia buat macam rumah dia. Saya dah tegur juga, saya kata, aurat tu, saya kata. Dia gelak ya. Sebab kita tak mengajar, dia macam kawan-kawan lah. Jadi keluar bilik air yang londah-londah tu. Tu mata tu. Itulah dosa mata. Yang pi haji pun, kalau pi dengan tak ada mengaji ni, sama juga. Dan bukan saya nak tuduh tak mengaji, apa ada macam ni. Siapa tak mau jagalah. Tu macam duduk dalam kemah tu, di Mina. Pakai baju dalam saja, nak salin, nak orang tua lah. Tapi orang muda-muda pada kau pakai singlet-singlet. Yang Pak Haji saya cerita kan, dia kerja duduk selak pintu kemah tu. Dia duduk cari ni Hajah Lijah ada Hajah Lijah. Hajah Tami. Dia bukan tanya, dia buka tu weh. Saya memang orang meluat kat saya. Sebab saya duduk tepi tu. Saya kata, Haji, serius? Tak payah selak boleh tak? Ramai orang perempuan ni. Bini dah tak suka lah pasal saya kat lelaki dia. Saya geram jadi macam, dah yang nak selak sangat pasal apa? Hajah Lijah. Hajah Timah lah, Hajah Timah. Dia pun tak jaga mata. Nak mak bagi. Tak dengar. Masalahnya bukan semua boleh jaga. Kadang-kadang mereka pun hangat dalam tu pakai buka tudung. Jadi saya katakan, majoritinya tak mengaji yang tu je. Hang duduk tang tu, hang panggil Hajah Timah ke Hajah Lijah ke, ada orang habaq. Tak payah hang nak suar kepala dalam kemah tu. Suar kepala dalam kemah tu. Saya hangis semua dah pakai takut berdosa lah aku bayar. Dalam astagfirullahalazim, geramnya. Saya geram sungguh lah. Saya geram sungguh, bukan seorang tau, hak lelaki tu. Bukan seorang. Kebanyakan cari bini, kepala masuk dalam kemah. Saya tak tahulah macam mana. Bini-bini mereka marah lah pasal kita riau. Tapi saya terkejut dah bila tengok kepala dia duduk terjeguai lagu tu. Bila kepala dia dah masuk itu, aku rasa nak hempuk kepala dia tau. Nasib aku duduk di Mina. Tapi saya memang lepas saya tahu dia pun marah kat saya. Dia pun tak suka sebab saya cakap darah kan. Tapi saya memang, saya dah peringkat saya benci dah. Hang kena kepala hang kena masuk dalam tu. Tak jaga mata langsung. Nak tanya kopi dia dah. Dia tak kerti nak makan miri semua tanya bini dia. Geram sungguh lah saya. Jadi kan, apa orang meluat. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Dia kemah pintu dia lagi pintu nombor dah. Dia tak boleh nak jauh pada bini dia.
Ini okey. So kena jaga mata nah. Ada satu orang abid ni ya, ulama ni abid ni, dia ni seorang yang buat ibadah banyak. Sembahyang tak berhenti, malam, siang puasa. Dia berzikir, dia baca Quran tak berhenti. Sampai dia ni kiranya pi betapa dalam gua lah. Pasalnya nak mengasingkan diri, nak buat ibadat. Nak buat duduk dalam gua je, tak mau keluar mana. Akhirnya dia mati. Ada yang cerita tu dalam pulau. Dia duduk dalam pulau, ingat dia duduk makan buah delima. Satu pokok buah delima tu, baca-baca cerita lah. Yang cerita dia kisah macam ni jugalah. Dia duduk di pulau, satu pulau, mengasingkan diri daripada manusia. Dia tak ada apa dalam tu, cuma tinggal pokok yang tumbuh daripada mata air dekat pulau tu. Buah delima, hari-hari makan buah delima tu je dengan ayam. Akhirnya dia mati dalam keadaan sujud. Bila dia mati, malaikat nak masukkan dalam malaikat tanya dia, wahai Tuan, anda akan dimasukkan ke dalam syurga atas rahmat Allah, nak tak? Tak mau, dia kata. Saya tak mau masuk dengan syurga atas rahmat Allah, sebab saya banyak amal. Saya nak masuk dengan amal saya. Sebab dia kalau nak ikut amal tu memang bertahun, puluh-puluh tahun. Bukan macam kita mayang Allah je. Dia sembahyang tak berhenti lah kira ni. Sebab tu orang panggil abid. Yang beribadat. Dengan puasa, dengan sembahyang, dengan zikir, dengan Quran, tak kira tak tengok TikTok lah. Kita TikTok banyak pada sembahyang. Lepas tu dia rasa macam dia selamat lah dengan amal dia. Dia kata dia tak mau masuk dengan rahmat Allah, dia nak masuk dengan amal dia. Sebab saya amal berpuluh tahun, dia kata. Malaikat pergi tanya Allah, macam mana nak buat ni? Ni pok ketegang. Lepas tu Allah kata tak apa, dan dia nak masuk dengan amal dia, mari kita timbang. Kena timbang lah. Satu biji mata je kita bagi, hak nikmat yang Allah bagi dekat dia. Dengan amal berpuluh tahun, segala jenis amal dia buat, mari kita timbang hak mana banyak. Sebelah mata saja, berat lagi mata tadi dengan amal tadi. Maknanya Allah kata masukkan dia dalam neraka. Kita ni kan nak ikut amal, sedih. Memang harap rahmat lah. Memang harap rahmat betul-betul. Nikmat banyak. Mata ni umur berapa dah? Paling tua sini berapa? 70 ada sini. Siapa yang 70? Kak Jah 70? 70 apa? Oh, nampak muda lagi. Siapa lagi 70? Kau apa? 72, segagal lah, lebih kurang. Dua orang ni 70. Tahniah lah, Allah bagi umur sampai 70 lebih. Alhamdulillah, Masya Allah. Lagi 10 minit berhenti lah sebab nak baca doa. Takut tak ada. Okey. Saya kita cerita sikit lagi yang ni ya. Jadi makna kata 70 lebih umur. Alhamdulillah ya. Syukur lah. Kita tak tahulah boleh sampai ke berapa ni. Saya pun nak pergi 70 lebih pun. Lagi berapa belas tahun lah. Tak ada 20 tu. Pasal 20 tahun. Lah 54. Bulan sebelah ni lah 54. Tak apalah kita kira 54 lah. Kalau ikut Masihi tu memang dah 55 dah kot. Tak lah 15. Lebih kurang lah 16 tahun lagi. Esok lusa pun kita tak tahu kita mati ke tak kan. Okey. Jadi maknanya kalau bukan rahmat Allah, maknanya mata nampak lagi kan? Terang kan? Mata terang. Kami pun pakai spek dah. Mata terang Allah bagi. Tak apalah pakai spek pun nampak juga. Kalau setengah tu langsung buta terus kan? Syukurlah. Kita tak ada lain melainkan rahmat Allah. Tak ada lain. Tak masuk syurga kalau dengan amal kita memang tak masuk. Dengan rahmat Allah. Sebab tu bila orang kata semoga dirahmati, semoga diberkati oleh Allah, kita memang amin ya. Bila berkat, bila kita ada orang doa berkat tu, maknanya berkat tu seluruh hidup dia, berkat dunia akhirat. Kita kata Allah pendeknya berkat dia. Kalau dia doa berkat, Allah makbul doa dia, kata kita ni berkat, hidup kita terpelihara oleh Allah daripada segala kemungkaran dan segala kesusahan, kesulitan tu. Jadi maknanya apa?
Mata tadi, satu mata saja tak boleh tanding dengan amal-amal soleh yang kita buat. So banyak lagi ni sebenarnya nak cerita ni. Tapi tak boleh lah. Ada yang satu tu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia minta doa. Nabi dia kata, apakah perkara yang boleh masuk dia dalam syurga? Nabi kata, 10 ni hang buat, hang masuk syurga. Hang jaga 10 ni, hang masuk syurga. Apa dia? Yang pertama, tak ada dah. Apa ni, nanti bagi tahu lah. Bagi tahu, kita sambung yang 10 perkara pesanan Nabi, 10 perkara untuk masuk dalam syurga Allah. Okey. Dan sebab kita tak ramai, sekejap lagi saya, sebab waktu ni mustajab doa, saya nak letak tangan kat kepala aja siapa yang boleh mai kat sini. Tapi saya tak mau salam, tak mau peluk, saya lambat. Yelah, kita doa letak kepala aja. Sebab ada orang dia tunggu setahun dia tak berdoa sebab dia nak doa hari Arafah. 5.30 tadi ya, 5.30 tadi sampai maghrib. Jadi kita mai di waktu yang sangat tepat dalam majlis ilmu, malaikat penuh. Jadi kita harap kita beroleh keberkatan daripada doa tersebut. Kita nak cepat, kita tak kepala aja. Kita tak kepala, saya baca doa biasa, doa ringkas saja, tak payah salam, tak payah peluk ya. Kita nak cepat. Ya? Siapa yang mai ya? Siapa yang mai? Dia kita baca ni doa. Belum dah, tak belum. Lepas habis ni, doa ni. Okey, jom. Sat lagi saya